Assalamualaikum. Hai. Tutorial kali ini khas buat guru-guru yang gemar menggunakan PowerPoint semasa sesi PDPR. PowerPoint kita akan jadi lebih interaktif, lebih wow, lebih menarik minat para pelajar. Okey, aplikasi apakah itu? ClassPoint. Jom saya tunjukkan. Okey, pertama sekali cikgu perlu search classpoint.io dan keluarlah paparan sebegini. Interactive quiz in PowerPoint. Okey. Dan untuk ClassPoint ini compatible with Windows 7, 8, 10 dan juga Office 2013, 16, 19 dan juga Microsoft 365. Okey, seterusnya apa yang menariknya berkaitan dengan ClassPoint ini? Kita boleh create quiz, ada interactive quiz questions type, ada live annotation dan juga whiteboard. Okey, manakala untuk pricing ni, kita gunakan yang percuma lah, yang basic. Untuk basic ClassPoint ini, kita boleh sediakan 5 soalan untuk setiap PowerPoint kita dan maksimum 25 pelajar boleh menyertainya. Okey, ada all question type, leaderboard, slide annotation dan juga digital whiteboard. Okey, ada juga yang berbayar. Sekiranya cikgu sudah puas hati dengan ClassPoint yang percuma, cikgu boleh upgrade lah, ambil yang pro. Okey. Seterusnya itu berkaitan sedikit berkaitan dengan ClassPoint. Okey, dan kita terus kepada free download. Okey, bila cikgu-cikgu tekan pada free download akan keluar paparan sebegini dan cikgu-cikgu kena lengkapkanlah nama, email dan organisation ini. Okey, dan seterusnya download now. Seterusnya akan keluar paparan sebegini dan kita kena tunggu sehingga proses download selesai. Seterusnya kita install. Okey, dan inilah paparan ClassPoint yang kita telah pun install tadi. Okey, jika kita perhatikan pada paparan ClassPoint ini terdapat satu tab yang baru yang dipanggil, yang dikenali sebagai Ignore ClassPoint yang ni. Ignore ClassPoint. Okey, dan terdapat juga slide untuk kita cara-cara untuk sign up dan juga sign in dekat sini. Okey, jadi kita perlulah sign in terlebih dahulu. Okey, terus klik pada Ignore ClassPoint. Okey, perlu sign in di sini. Okey, saya sudah pun sign in, maka keluarlah nama saya di sini. Okey, ada sebaris toolbar yang hidup yang telah pun wujud pada kita punya paparan PowerPoint ini. Ada user, annotation settings, interactive quiz, slideshow options dan juga review. Okey, seterusnya bila kita slideshow kita punya PowerPoint, okey, akan keluar banyak ciri-ciri yang baru yang sebelum ni tiada. Hanya ada pada ClassPoint sahaja. Okey, saya mulakan dengan bahagian bawah ni ada sebaris. Ada bermacam-macam tools dekat sini. Antaranya kita ada laser pointer. Kita ada pen yang berwarna-warni di sini untuk menulis. Okey, kita ada pen warna hitam. Ada pen warna merah. Pen warna biru. Highlighter warna kuning pun ada. Okey, kita ada eraser untuk padam. Okey. Kemudian kita ada whiteboard. Okey, whiteboard ni pun ada 3, sama ada whiteboard, blackboard ataupun rule paper. Yang ni kita boleh pilih. Okey, ada juga quick pull, pick a name, leaderboard. Yang ni saya akan tunjukkan nanti selepas ini. Button previous, next, seperti biasa, hide toolbar dan juga exit slideshow. Okey, dan di sebelah kiri pula ada index, previous dan juga next. Manakala sebelah kanan atas, okey, sebelah kanan bahagian atas ini, ini yang penting, class code ini. Class code ni akan kita kongsikan dengan para pelajar supaya para pelajar boleh menyertai ClassPoint kita dan memberikan respon. Okey, macam mana cara untuk share kepada pelajar class code ini? Nanti saya akan tunjukkan dalam video yang seterusnya. Okey, sekarang kita terus kepada paparan PowerPoint yang kita ingin gunakan. Okey, dan saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita menjalankan interactive quiz bersama dengan murid dengan menggunakan Ignore ClassPoint ini. Okey, kita mulakan dengan tekan pada Ignore ClassPoint.
Okey, ada 5 pilihan interaktif quiz di sini yang kita boleh dijalankan bersama dengan pelajar-pelajar kita. Sama ada nak jalankan di awal PDP ataupun di akhir PDP, terpulang pada kreativiti masing-masing. Ada 5 pilihan interaktif quiz, ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing dan juga image upload. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu. Kita mulakan dengan multiple choice. Saya sudah sediakan 5 soalan di sini untuk setiap bentuk soalan. Okey, bagi soalan yang pertama, slide yang pertama ini, saya nak gunakan multiple choice. Okey. Bila kita klik saja multiple choice, akan keluar dekat sini. Kita boleh tarik multiple choice ni ke tepi. Mana-manalah ruangan yang sesuai multiple choice ni. Okey, kemudian kita boleh pilih pilihan. Berapa pilihan jawapan? Saya sediakan 4 pilihan jawapan. Okey, yang ni saya nak has correct answers. Perlu ada jawapan yang betul. Jawapan yang betulnya ialah B. Kita klik saja. Okey, kemudian untuk play options, ada beberapa pilihan. Okey, saya pilih yang ketiga, close submission after 1 minute. Saya nak pelajar saya jawab dalam masa 1 minit, selepas 1 minit. Okey. Ini yang pertama, berkaitan dengan multiple choice. Okey. Sekiranya kita pilih start question with slide, bermaksud bila kita ke next slide, terus keluar soalan tersebut. Okey, saya tak nak sebab kita yang control soalan tadi, jadi kita pilih masanya selepas 1 minit. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan multiple choice. Okey. Kemudian untuk slide yang kedua, soalan yang kedua ini saya nak gunakan soalannya word cloud. Okey, keluar word cloud dekat sini pun sama, kita boleh drag dia, boleh tarik dia ke mana-manalah paparan yang sesuai. Okey, untuk word cloud ini, limit number of submission, saya nak setiap pelajar tu hantar 2 jawapan. Okey, kita pilih 2 jawapan dekat sini. Yang ni pun sama, saya nak masa. Okey, jadi saya pilih yang ketiga, close submission after 1 minute. Yang ni pun ada pilihan masa sebenarnya, boleh pilih. Okey, saya ambil 1 minit. Okey, bagi soalan yang ketiga, saya nak cuba dengan short answer. Okey, keluar short answer, kita boleh tarik dia, drag, letaklah di mana tempat yang sesuai. Okey, hide participants. Yang ni saya tak nak hide, saya nak biar keluar nama, senang kita nak tengok siapa pelajar yang menjawab. Okey, pun sama, saya nak gunakan masa. Perlu ada masa. Okey, slide yang keempat, saya nak gunakan slide drawing. Slide drawing, lukiskan formula struktur bagi itina. Jadi pelajar kena melukis. Selepas lukis, pelajar kena hantar jawapan. Okey, yang ni pun sama, saya pilih masa. Dan slide yang keempat, saya pilih image upload. Image upload dekat sini, soalannya berikan satu contoh gambar produk berasaskan minyak sawit. Jadi pelajar boleh cari dan kemudian uploadkan saja image yang mereka dah jumpa tadi. Okey, yang ni pun sama. Saya pilih masa. Close submission after 1 minute. Okey, itu berkaitan dengan interaktif quiz tadi. Ada 5 bentuk soalan yang kita boleh gunakan. Okey, sekarang kita akan sharekan kita punya kelas kod bersama dengan pelajar. Okey, kita tekan pada kelas kod ini. Akan keluar URL classpoint.app. Okey, di hadapan perkataan classpoint tu, kita perlu tambah https://classpoint.app. Okey, jadi kita akan bagi URL ini kepada pelajar berserta dengan kelas kod 37024. Okey, dan dah ada 4 orang pelajar saya menyertainya. Okey, ini contoh. Okey, daripada jumlah pelajar yang menyertai kita punya kelas point ini, sebenarnya kita boleh gunakan pula pada pick a name. Sekiranya kita ingin mendapatkan respon daripada para pelajar, kita just pick saja mana-mana nama pelajar daripada kad yang disenaraikan. Contohnya saya pilih Hafizah ataupun Murni Maisarah, Said Muhammad Amin Nakib, Atikah, contoh. Kita boleh pilih, kita just sebut saja nama-nama pelajar ini tanpa ada yang tertinggal. Okey, itu berkaitan dengan pick a name. Soalan pertama saya ialah yang ini. Okey, ini soalan pertama saya untuk soalan multiple choice. Okey, jadi untuk mulakannya, kita terus saja tekan pada multiple choice. Okey, dan kita tunggulah respon daripada para pelajar.
Okey, dah ada 3 orang pelajar, 4 orang pelajar yang menjawab. Okey, 4 orang pelajar semua sudah jawab, jadi saya close submission dulu. Close submission sebab semua dah jawab. Okey, leaderboard dekat sini, okey kita tengok. Boleh tengoklah ranking pelajar. Sekiranya kita bagi banyak soalan kepada para pelajar, akan keluarlah ranking board dekat sini. Okey, itu soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita tekan pada next. Okey, untuk word cloud, kita tekan saja pada word cloud. Okey, dan kita tunggulah respon daripada murid kita. Sekiranya pelajar kita jawab dengan cepat, kita just close saja submission. Close submission. Dua orang pelajar sudah menjawab. Okey, 3 orang. Okey, selesai. Semua sudah pun menjawab. Okey, kita boleh save for review. Save for review. Sekiranya kita nak tengok lagi selepas ni. Okey, view responses tadi yang ni, ataupun kita boleh insert result as a slide. Okey, ni contoh. Kita dah masukkan sebagai slide tadi. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Soalan yang ketiga untuk short answer. Sama juga kita tekan pada short answer. Ada muzik ya, ada muzik di sini. Sementara kita tunggu pelajar kita menjawab. Okey, dah ada seorang pelajar yang menjawab. Okey, 3 pelajar sudah pun menjawab. Okey, 4 orang pelajar sudah pun menjawab. Okey, jadi saya close submission sebab semua pelajar sudah pun jawab. Okey, yang ni pun kita boleh insert result as a slide. Sebab kita nak pelajar kita tengok nanti selepas ni. Okey, dan juga save for a review. Okey, ini contoh jawapan daripada pelajar saya tadi. Okey, kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, okey, slide drawing. Okey, kita tekan saja pada slide drawing. Okey, dan collecting response bermula. Kita tunggu jawapan daripada para pelajar. Okey, dah ada pelajar saya menjawab. Dua pelajar. Tiga orang pelajar. Okey, dah 4 orang pelajar. 3 orang pelajar saja yang menjawab. Okey, kita save for review. Okey, dan kita boleh view responses lah. Kita boleh tengok. Okey, dan insert result as slide. Untuk kita tunjuk kepada para pelajar selepas ini. Okey. Okey, ini contoh jawapan daripada para pelajar. Okey, kita ke next slide. Soalan berikutnya. Ini jawapan daripada pelajar saya tadi. Kita telah pun save tadi. Okey, dan soalan yang terakhir untuk image upload. Okey, kita mulakan soalan image upload.
Masa ada lagi 29 saat. Belum ada pelajar yang respon. Okey, 1, 2. 3. Okey, close submission. Automatic bila masa dah tamat, dia akan close submission. Okey, kita save for review. Okey, dan view responses. Okey, kita insert result as a slide. Okey, jadi result, jawapan pelajar tadi akan dimasukkan dalam slide kita lah. Ada beberapa jawapan tadi.